Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah bagi tahun 2. Sebelum kita memulakan pembelajaran, mari kita bacakan doa sebelum belajar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Okey, para pelajar tahun 2, kita akan habiskan silibus kita dalam video kali ini. Jadi maknanya dalam video kali ini adalah tajuk pembelajaran kita yang terakhir. Dah habis dah. Yang ni yang last. Okey, jadi dalam video yang lepas kita ada belajar tentang unit 4 anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam video kali ini kita akan teruskan ke unit yang seterusnya, iaitu unit 5. Unit 5, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya. Menantu itu apa? Menantu itu ialah orang yang berkahwin dengan anak kita. Contoh macam Nabi Muhammad ada anak. Orang yang kahwin dengan anak Nabi Muhammad itu adalah menantu Nabi Muhammad. Contohlah kan, contoh macam kamu. Kamu kahwin dengan orang tu. Jadi orang tu ialah menantu kepada ibu bapa kamu. Macam tu. Okey, jadi sebelum saya bagi penerangan tentang menantu Nabi Muhammad ataupun orang-orang yang berkahwin dengan Nabi Muhammad, mari kita sama-sama nyanyikan nasyid anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sedia. 1 2 3. Anak Nabi kita. Sekejap. 1 2 3. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Okey, lagi sekali. 1 2 3. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Okey, terima kasih. Okey, jadi sekarang tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan kepada penerangan kita bagi tajuk unit 5 menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunannya. Okey, anak Nabi Muhammad ada 7 orang. 3 lelaki dan 4 perempuan. Kita mulakan dengan lelaki dulu ya. Okey, lelaki saya dah cerita. Lelaki anak pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Qasim. Qasim, anak sulung Nabi Muhammad. Qasim ni lelaki. Qasim hidup selama 2 tahun sahaja dan Qasim telah meninggal dunia pada umur 2 tahun lah. Sebab hidup 2 tahun sahaja. Jadi umur 2 tahun ni budak kecil. Kamu 8 tahun kan umur kamu. Kamu 8 tahun. Umur 2 tahun ni lagi kecil daripada kamu. Mana boleh kahwin. Jadi dia dah meninggal masa kecil. Jadi dia tak kahwin. Kemudian Abdullah pun sama juga meninggal pada waktu masih kecil lagi. Jadi Abdullah pun tak kahwin juga sebab meninggal masa kecil. Sama juga dengan Ibrahim.
Ibrahim hidup hanya selama 70 hari sahaja. 70 hari sahaja Ibrahim hidup. Kemudian Ibrahim meninggal dunia. Maknanya Ibrahim hidup 70 hari je. Dan meninggal dunia. Meninggal masa kecil, masa baby. 70 hari ni baby lagi. Jadi meninggal masa baby. Tak kahwin lah. Mana ada baby kahwin kan. Jadi dia meninggal. Tak sempat kahwin. Jadi nak cakap ketiga-tiga anak lelaki Nabi Muhammad ni meninggal masa kecil. Tak berkahwin. Okey, seterusnya kita dah habis. Saya dah habis cerita pasal anak lelaki Nabi Muhammad. Kita teruskan kepada anak perempuan pula. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Inilah dia. Okey, sekejap ya. Okey, jadi Zainab. Zainab ini mana? Zainab ini adalah anak perempuan Nabi Muhammad yang tertua. Anak perempuan sulung Nabi Muhammad SAW. Maknanya dalam ramai-ramai perempuan ni, Zainab ni yang paling tua, nombor 1. Yang ini kedua tua, Ruqayyah nombor 2. Yang ini yang ketiga tua, nombor 3. Yang Fatimah ni perempuan yang paling bongsu, puteri bongsu, puteri yang paling muda, anak perempuan yang paling muda. Okey. Jadi kita mulakan, kita tengok. Jadi kesemua anak perempuan Nabi Muhammad ni hidup sampailah ke besar. Kesemua anak perempuan Nabi Muhammad ni sempat berkahwin. Okey, saya ceritakan Zainab kahwin dengan siapa. Kita mulakan dengan Zainab dahulu sebab dia yang paling tertua. Okey, Zainab binti Muhammad berkahwin dengan, saya tuliskan namanya, Alif Ba Waw Abu, Alif Lam Al, Ain Alif Sad, Abu Al-As bin Alif Lam Ra Ru, Ra depan Ru tau, Ba Ya Ain, Ar-Rubi', Ar-Ra lah, bukan Ru, Ar-Ra. Bukan baris depan Bukan baris depan. Saya tersilap bawah baris atas. Ar-Rabi'. Ni namanya. Tak nampak, saya bagi hitam. Okey. Jadi Zainab binti Muhammad berkahwin dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Yang inilah dia berkahwin. Zainab berkahwin dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Dan selepas berkahwin dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi', Zainab terpisah dengan Nabi Muhammad SAW. Zainab berkahwin dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi' dan berhijrah ke Madinah. Macam tu. Okey. Zainab dah habis cerita. Kemudian kita nak cerita Ruqayyah pula. Kalau Zainab berkahwin dengan Abu Al-As, Ruqayyah kahwin dengan siapa? Okey, kita tengok, kita tulis sini. Tengok saya tulis nama siapa ni? Ruqayyah kahwin dengan Ain depan Ain ta mati depan Ut. Ba atas ba, ta marbutah. Utbah. Tu kalau kita nak baca. Utbah bin Abu Jahal. Ruqayyah kahwin dengan anak Abu Jahal. Mula-mula Ruqayyah kahwin dengan anak Abu Jahal. Lepas tu kena cerai. Jadi saya nak bagi tahu kat sini, selain Ruqayyah kahwin dengan anak Abu Jahal, Ummu Kalsum pun berkahwin dengan anak Abu Jahal juga. Nama dia nak dekat sama tapi lain. Utaibah. Utaibah. Taya mati atas tai. Ba alif atas ba.
Utaibah. Utaibah bin Abu Jahal. Hitamkan dia. Tebalkan dia. Besarkan sikit bagi kamu nampak. Okey. Tengok. Nama dia berbeza ya, ejaan dia. Saya harap kamu tak confuse lah kalau ada masuk dalam periksa. Okey, jadi Ruqayyah kahwin dengan Utaibah. Ummu Kalsum kahwin dengan saya tersilap sebut je tadi. Ruqayyah kahwin dengan Utbah. Ummu Kalsum kahwin dengan Utaibah. Ni macam tu, Utaibah. Tapi Utbah dengan Utaibah ni anak Abu Jahal kan. Abu Jahal kan bermusuh dengan Nabi Muhammad. Abu Jahal tak menerima dakwah Nabi Muhammad. Jadi ceritanya macam ni. Ruqayyah ni kahwin dengan Utbah bin Abu Jahal. Ummu Kalsum ni pun kahwin dengan anak Abu Jahal, iaitu Utaibah. Ini cerita sebelum Nabi Muhammad jadi Rasul. Bila Nabi Muhammad jadi Rasul dan Nabi Muhammad telah berdakwah untuk umat manusia menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Allah satu je Tuhan. Bukannya berhala-berhala yang banyak tu Tuhan. Nabi Muhammad cakap macam tu kan. Nabi Muhammad berdakwah. Bila Nabi Muhammad berdakwah macam tu, Ruqayyah dan Ummu Kalsum kena cerai. Utbah ceraikan Ruqayyah. Utaibah ceraikan Ummu Kalsum. Sebab tak terima Utaibah dan Abu Jahal ni, bapa Utbah dan Utaibah ni tak menerima, tolak sungguh-sungguh dakwah Nabi Muhammad. Depa ni tak suka dengan dakwah Nabi Muhammad. Jadi Ruqayyah kena cerai, Ummu Kalsum pun kena cerai. Jadilah janda. Bila Ruqayyah kena cerai, lepas Ruqayyah kena cerai, tak lama kemudian Ruqayyah berkahwin semula. Ruqayyah berkahwin dengan Uthman bin Affan, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah kahwin dengan Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan, khalifah ketiga selepas khalifah yang memimpin umat Islam selepas ketiadaan kewafatan Nabi Muhammad. Khalifah yang ketiga. Macam tu. Jadi Ruqayyah berkahwin dengan Uthman bin Affan. Macam tu. Ni dah tak kahwin dah. Tak suka dah dia. Macam tu. Jadi Ruqayyah kahwin dengan Ruqayyah kahwin dengan Uthman bin Affan. Pada tahun kedua Hijrah, kan? Pada tahun kedua Hijrah, Ruqayyah meninggal dunia. Ruqayyah wafat pada tahun 2 Hijrah. Ni Hijrah tau. 2 Hijrah. Ruqayyah wafat pada tahun kedua Hijrah. Bila Ruqayyah dah wafat, Uthman ni tak adalah isteri, tak berkahwin dengan siapa-siapa. Pada tahun ketiga Hijrah, tukar balik warna merah. Pada tahun ketiga Hijrah, Uthman bin Affan berkahwin pula dengan Ummu Kalsum. Pada tahun ketiga Hijrah. Uthman bin Affan berkahwin dengan Ummu Kalsum. Jadi sebab inilah Uthman bin Affan mendapat gelaran Zunnurain. Ni nanti saya padam. Nak langgar nama Fatimah kejap. Dekat bawah ni lah. Ni. Zunnurain. Sebab tu
Uthman bin Affan ni mendapat gelaran Zunnurain. Maksudnya apa? Zul. Zul ni maksudnya mempunyai, ada. Nurain, dua cahaya. Orang yang ada, orang yang mempunyai dua cahaya. Cahaya apa? Cahaya mata Nabi Muhammad. Ni cahaya mata tu maksudnya anak Nabi Muhammad, macam tu. Anak Nabi Muhammad yang pertama Ruqayyah. Anak Nabi Muhammad yang kedua Ummu Kalsum, kan? Jadi Uthman bin Affan ni dapat berkahwin dengan dua orang anak Nabi Muhammad. Dua cahaya mata Nabi Muhammad. Sebab tu dia dapat gelaran Zunnurain. Begitulah kisahnya. Okey. Sekarang ni saya nak bersih-bersihkan conteng-contengan ni. Bagi saya masa sekejap ya. Okey, dah bersih. Kita sambung. Saya harap kamu fahamlah yang saya dah tinggalkan ni. Apa Zainab kahwin dengan Abu Anas, ni yang pangkah ni cerai. Okey, kita sambung dengan Fatimah. Okey, Fatimah pula, kan? Fatimah berkahwin dengan sepupu Nabi Muhammad, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib boleh. Ni typo. Abu Thalib pun betul. Sama je. Abi Thalib, Abu Thalib tu orang yang sama. Okey, jadi yang terakhir ni puteri Nabi Muhammad yang terakhir berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitulah kisah anak-anak Nabi Muhammad berkahwin dengan orang-orang yang baik. Pada akhirnya begini. Begitu. Fatimah kahwin dengan macam tu. Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali. Begitu. Okey, saya ringkaskan lagi sekali. Zainab berkahwin dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Ruqayyah kahwin 2 kali. Ummu Kalsum pun kahwin 2 kali. Mula-mula Ruqayyah kahwin dengan Utbah bin Abu Jahal. Lepas tu Utbah bin Abu Jahal ceraikan Ruqayyah sebab dia tak suka Nabi Muhammad berdakwah untuk mengajak manusia untuk menyembah Allah. Sebab tu ceraikan Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah berkahwin dengan Sayyidina Uthman. Sama juga dengan Ummu Kalsum. Ummu Kalsum berkahwin dengan anak Abu Jahal yang bernama Utaibah. Sama juga Utaibah ceraikan Ummu Kalsum sebab dia tak suka Nabi Muhammad berdakwah. Lepas tu dah kena cerai, tak berkahwin. Lepas tu Uthman bin Affan kematian isteri. Ruqayyah meninggal dunia pada tahun 2 Hijrah. Bila Ruqayyah dah meninggal dunia, Uthman jadilah duda, tak ada isteri, kematian isteri. Bila dah lama tak ada isteri, pada tahun ke-3 Hijrah, Uthman bin Affan berkahwin pula dengan Ummu Kalsum. Jadi akhirnya Ruqayyah ni dengan Ummu Kalsum ni berkahwin dengan Uthman bin Affan. Tapi bukan dalam masa yang sama tau. Dia tak boleh bermadu dalam waktu yang sama. Kalau meninggal baru boleh kahwin pula dengan yang tu. Bukannya bermadu, tidak. Okey, yang terakhir Siti Fatimah, Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad yang bongsu, berkahwin pula dengan sepupu Nabi Muhammad SAW, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitulah kisahnya. Itulah nama-nama menantu Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang berkahwin dengan anak-anak Nabi Muhammad SAW. Okey, seterusnya kita sambung pula yang terakhir,
Tadi saya ceritakan menantu sahaja kan. Saya ceritakan menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni keturunan pula. Sama je. Ingat tak tahun lepas masa kamu darjah 1 kita ada nyanyi nasab keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mengingatkan kamu balik semula keturunan Nabi Muhammad tu, nasab keturunan Nabi Muhammad yang kita nyanyi sama-sama tu, mari kita nyanyikan lagi sekali pada tahun ini buat kali yang terakhir sebelum kita tutup silibus kita tamatkan. Okey. Yang tak ingat tu mari kita ingatkan balik semula. Kalau yang ingat tu mari kita nyanyikan sama-sama. Okey. Sedia. 1 2 3. Nasab sebelah bapa. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Nasab sebelah ibu. Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Okey, terima kasih. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita untuk kali ini. Saya harap murid-murid boleh nyanyikan nasab keturunan Nabi Muhammad SAW ni pada bila-bila masa saja sampailah bila-bila. Dah tua, dah besar macam saya pun boleh nyanyi lagi nasab keturunan Nabi Muhammad ni dan nasyid anak-anak Nabi Muhammad tadi. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Begitu. Okey. Sampai sini saja pembelajaran kita untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik.